warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu nak menerangkan kepada kamu tentang rumusan 3 fokus. Untuk rumusan 3 fokus ni dia akan bagi kepada kita 3 bahan. Jadi kita tengok ya. Okey, rumusan 3 fokus. Kebiasaannya seperti yang saya sudah maklum sebentar tadi, dia akan bagi kepada kita 3 jenis bahan. Jadi kita tengok. Okey. Tips untuk membuat rumusan. Yang pertama, kita perlu tentukan tema rumusan. Kita baca bahan yang diberi, lepas tu kita tentukan tema. Lepas tu kita tentukan bilangan fokus soalan dan analisis kata kunci setiap fokus. Jadi untuk rumusan pada hari ini kita nak belajar tentang rumusan 3 fokus lah. Jadi bahan yang dia akan bagi 3 jenis bahan. Dan kita gariskan isi untuk setiap fokus soalan. Okey, jadi kita tengok Okey, ini yang diberi oleh LPM Okey. Dia akan beri pada kita 3 bahan. Bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Okey. Untuk bahan 1 ni, kebiasaannya akan ada fokus 1 dan fokus 2. Bahan 2 dia akan ada fokus 1 dan bahan 3 dia akan ada fokus 3 lah. Okey. Ini adalah bilangan isi yang perlu ditentukan oleh calon. Okey, untuk fokus 1, bilangan isi dia 6, fokus 2 1, fokus 1 untuk bahan 2 1, fokus 3 untuk bahan 3 2. Jadi pembahagian isinya di sini dia akan jadi, kalau 6 isi kita boleh ambil 5. Kalau fokus 2 isi yang diberi yang diberi 1 kita boleh ambil 1 ataupun kosong. Bahan 2 isi yang diberi 1 kita boleh ambil 1. Bahan 3 isi yang diberi 2 kita boleh ambil 1 ataupun 2. Yang penting ada pemberatan kalau di sini 5 untuk fokus 1, fokus 2 mesti 1, fokus 3 mesti 2 lah, 8 Kalau di sini kita ambil 5, fokus contoh fokus 1 kita ambil 6 5 dan 1 6. Lepas tu fokus 2 kita ambil ini 1 7 dan fokus 3 kita ambil 1 8 Jadi keseluruhan isi mesti 8 Okey, ni kita tengok. Okey, ini adalah contoh bahan yang diberi. Okey, bahan 1 dia bagi petikan. Okey, bahan 2 dia bagi grafik. Dan bahan ketiga pun grafik merujuk pada artikel Okey. Jadi selepas kita membaca ini, kita ingat langkah pertama kita membaca, kita tengok ketiga-tiga bahan. Jadi untuk selalunya kita kena cari tema. Jadi untuk bahagian yang pertama ni kita baca, kita nampak tema dia di sini adalah masalah stres Okey, tema di sini adalah masalah stres. Okey, jadi kita gariskan tahu tema dia di sini adalah masalah stres. Ini adalah tema dia. Okey. Lepas tu kita baca lagi. Okey, kita dapat tahu rupanya ini adalah ini kita dapat tahu ini adalah kita baca kita dapat tahu ini adalah cara-cara jadi kita tengok. Okey, kita tengok. Ini cara-cara. Untuk di sini adalah cara-cara. Okey. Selepas tu kita baca lagi, kita dapat kita tengok kata kunci dia, kita dapat ini adalah merujuk kepada kesan merujuk kepada kesan Okey, jadi untuk bahan 1 kita dapat ingat langkah pertama mesti tentukan tema. Lepas tu kita dapat dia punya fokus 1 iaitu cara-cara, fokus 2 kita
kita dapat dia punya kita baca kita dapat kesan yang kedua, kesan-kesan. Okey, lepas tu kita tengok pada grafik 2. Okey, dia beri satu grafik. Jadi kita analisis, kita dapat tahu bahawa ini adalah punca-punca, dan grafik yang ketiga kita analisis juga, kita dapat tahu yang ni saya bagi seimbang lalu cepat okay. Kesan. Jadi kita baca, kita dapat tahu sebab kenapa anda stres. Jadi kita kenapa ni merujuk pada punca Okey. Grafik ketiga dia bagi satu artikel masalah kesihatan mental remaja semakin meningkat. Okey, merujuk pada kesan. Sebelum saya nak pergi kepada bagaimana nak menentukan isi dia, kita kena tahu tema dia di sini adalah masalah stres melibatkan pelajar ataupun murid, bukan melibatkan orang dewasa, melibatkan murid. Jadi isi kita nanti untuk isi tersirat ni kita mesti kaitkan dengan murid Okey, jadi bila dah tentukan fokus soalan dan kata kunci dia, kita kena buat begini Jadi kita buat satu jadual masalah stres dalam kalangan murid. Okey, ini dia punya tema dia. Fokus 1 cara-cara tadi. Okey. Fokus 2 punca-punca, fokus 3 kesan-kesan. Jadi ini pembahagian isi Kalau kita ambil cara 6, punca mesti 1, kesan mesti 1, jumlah 8. Kalau kita ambil cara-cara 5, punca-punca mesti 2 ataupun 1, kesan-kesan 1 ataupun 2. Jadi keseluruhan dia mesti 8 isi. Okey, jadi bila kita dah kesan, jadi inilah isi yang berjaya digariskan. Ini adalah cara-cara yang warna biru muda ni adalah punca-punca. Untuk ketikkan 1. Okey, lepas tu untuk grafik 2, punca-punca ni ada 2 melibatkan sekolah ni, iaitu tekanan masalah di sekolah. Ini punca-punca dia. Okey, masalah penciptaan yang tidak dapat diselesaikan. Dan grafik ini merujuk kepada kesan Jadi saya keluarkan isi, iaitu masalah mental dalam kalangan remaja meningkat, kes bunuh diri dan kemurungan akan dewasa. Okey, jadi ini adalah contoh cadangan jawapannya. Okey, jadi kita baca Rumusan membincangkan cara-cara mengatasi. Fokus 1, punca-punca dan kesan-kesan masalah stres kepada murid sekolah di negara kita. Ini saya panjangkan supaya ayat tersebut merujuk kepada tema dan menjadikan rumus kesan kita lebih dramatis. Untuk 3 fokus, kita hanya nyatakan saja fokus 1, cara-cara mengatasi punca-punca dan kesan-kesan tema. Ini tema okay. Tema masalah stres. Ini tema masalah stres kepada murid sekolah. Okey, di negara kita ini adalah saya sambung supaya ayat itu lebih dramatis, merujuk kepada tema dan petikan ataupun grafik semua tu merujuk kepada tema kita, iaitu di negara kita bagaimana masalah stres ini berlaku. Okey, jadi kita pergi kepada cara-cara. Cara-cara mengatasi masalah stres ialah pentadbir sekolah dan guru kelas perlulah sentiasa peka dengan sebarang perubahan sikap dan tingkah laku murid. Okey, ini satu. Lepas tu selain itu, mereka mengambil tindakan segera jika terdapat masalah tingkah laku murid yang mencurigakan, dan pentadbir sekolah dan guru juga perlu memahami falsafah pendidikan kebangsaan. Di samping itu, ibu bapa segera memberitahu pihak sekolah sekiranya anak-anak mereka menghadapi masalah, dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru menganjurkan khusus kepimpinan keibubapaan. Okey, ini untuk 5 isi, iaitu cara-cara mengatasi masalah stres dalam kalangan murid. Seterusnya kita pergi kepada fokus yang kedua, iaitu punca-punca. Punca-puncanya ialah masalah percintaan yang tidak dapat diselesaikan. Okey, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Manakala kesannya pula adalah menyebabkan masalah mental dalam kalangan remaja meningkat, merujuk kepada grafik yang ketiga, membawa fokus yang ketiga. Okey, baik, untuk kesimpulan untuk kesimpulan ni, pastikan kesimpulan ini ada pihak perlu adakan tema, merujuk pada tema, cadangan dan harapan kita, baru akan dapat 2 markah penuh. Okey, jadi akan dapat 2 markah penuh. Okey, jadi kesimpulannya
semua pihak haruslah bekerjasama mengatasi masalah stres ini. Pihak maksudnya semua pihak, temanya adalah masalah stres ini dengan memantau setiap pergerakan anak-anak. Itu adalah carangan supaya dapat melahirkan model insan yang berkualiti. Itu adalah harapan. Jadi untuk hari ini saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya mengenai rumusan 3 bahan dan 3 fokus. Jadi cikgu harap semua dapat membuat rumusan dengan baik dan mendapat markah sekurang-kurangnya 30 markah, iaitu markah penuh. Okey, terima kasih.